وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan kisah perempuan yang selalu menyapu masjid, yakni yang tidak kelihatan menyapu masjid lagi. Nabi SAW bertanyakan perihal perempuan itu dan para sahabat menjawab dia telah meninggal dunia. Maka baginda berkata, mengapa kalian tidak memaklumkannya kepadaku? Dan para sahabat seperti meremehkan perkara itu. Baginda kemudian bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka para sahabat menunjukkannya, lalu baginda pun mensolatkannya. Muttafaqun alaih. Hadis tadi menceritakan kepada kita sebuah peristiwa berkenaan seorang wanita. Ada riwayat mengatakan lelaki. Pada satu hari Nabi perasan dia tidak kelihatan, perempuan atau lelaki itu. Maka Nabi bertanya tentang dia dan dimaklumkan kepada baginda bahawa dia telah pun meninggal dunia. Maka Nabi bertanya kepada mereka, mengapa perkara tersebut tidak dimaklumkan kepadaku? Maka para sahabat seperti meremehkan perkara tersebut, yakni menganggap bahawa bukanlah perkara yang besar atau penting sehingga perlu dikhabarkan kepada baginda. Maklum bahawa Rasulullah selaku Rasul di samping pemimpin negara, sedangkan perempuan atau lelaki tersebut hanyalah tukang sapu. Macam itulah lebih kurang. Maka Nabi meminta supaya ditunjukkan kepadanya di mana kuburnya. Maka ditunjukkan kepadanya, lalu Nabi melaksanakan solat jenazah buat perempuan tukang sapu masjid baginda. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan dan Allah telah memberikan cahaya buat mereka dengan solatku. Antara apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis ini ialah anjuran untuk kita mengerjakan solat jenazah, bukan anjuran untuk kita solat di kubur. Tak, anjuran untuk kita solat jenazah di kubur buat mereka yang terlepas. Yang secara prinsipnya solat jenazah bukan di kubur tetapi di musalla. Jadi tidak ada perselisihan dalam kalangan para ulama tentang anjuran untuk dilaksanakan solat jenazah buat mereka yang terlepas, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis atau dalam peristiwa kisah perempuan si tukang sapu masjid Nabi SAW. Untuk makluman, ada yang berpandangan bahawa perbuatan Nabi dalam hadis ini adalah khas bagi Nabi, ya. So kita maklum bahawa ada benda-benda yang khas bagi Nabi. Demikian ada yang menyimpulkan tentang hadis ni. Mereka membuat kesimpulan tersebut kerana berdasarkan larangan-larangan umum supaya jangan dijadikan perkuburan sebagai masjid. Ada tegahan dalam hadis yang lain daripada menjadikan kubur sebagai masjid dengan maksud sebagai tempat untuk solat. Itu maksud dia. Yang masjid apa artinya? Tempat untuk solat. Kubur bukan masjid, yakni tempat untuk solat. Jadi mereka cuba memahami hadis ini bahawa dia adalah khas bagi Nabi SAW. Tetapi pandangan yang pertama, pandangan majoriti dalam hal ini, mereka menyanggah dakwah tersebut, mengatakan bahawa secara prinsipnya segala apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah khas bagi dia, adalah umum untuk umat. Ini kaedah. Secara prinsipnya segala apa yang Nabi buat adalah khas bagi dia atau untuk panduan umat. Panduan umat itu kerana Nabi diutuskan untuk mengajar cara kita beragama. Maka untuk nak mendakwa bahawa ada perbuatan yang dia buat adalah khas bagi dia, perlu kepada dalil, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian. Bahkan boleh kita faham bahawa larangan dijadikan kubur masjid itu umum, benar, dan ini adalah pengecualian yang sempit. Kerana kita tak membenarkan solat itu secara mutlak, tapi solat jenazah secara khusus bagi mereka yang terlepas.